Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan ulasan serta kritikan saya ke atas Kiai Nur Hidayat dalam sesi live beliau bersama Dr. Haris Ismail. Kali ini saya merujuk ke minit 20.06 di mana Dr. Haris bertanya kepada Pak Kiai tentang amalan tabaruk. Link bagi video tersebut dalam kotak description. Pak Kiai memulakan penerangan bahawa amalan tabaruk ini dilakukan oleh ramai ulama. Kemudian beliau mengemukakan dua contoh. Contoh pertama ialah kisah Imam As-Subki yang ingin ziarah Imam An-Nawawi. Pada zaman itu, kata Pak Kiai, tiada WhatsApp group. Maka Imam As-Subki tidak tahu Imam An-Nawawi sudah pun meninggal dunia. Lalu apabila sampai, barulah diketahuinya bahawa Imam An-Nawawi sudah meninggal dunia. Maka Imam As-Subki diriwayatkan bertabaruk dengan mencium tempat duduk yang lazimnya digunakan oleh Imam An-Nawawi untuk mengajar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, izinkan saya menggunakan dua ini sebagai contoh permisalan ya, bagi membantu penjelasan. Kebetulan saya ni memang sakit tekak dan memang mengambil Fisherman Friend ya. Ada yang perasa apple cinnamon, ada yang perasa mint. Okey, katakanlah sebagai analogi, ini Imam As-Subki, ini Imam An-Nawawi. Okey, jika Imam An-Nawawi dan Imam As-Subki hidup sezaman sama-sama ya, tetapi di lokasi yang berbeza, maka ya mungkin benar Imam As-Subki tidak tahu bahawa Imam An-Nawawi baru sahaja meninggal dunia. Apatah lagi Imam Nawawi meninggal dunia pada umur muda, kira-kira 45-46 tahun. Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan bahawa Imam An-Nawawi meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah. Kira-kira 7 tahun kemudian, ataupun Imam As-Subki rahimahullah lahir 7 tahun kemudian, yang ini pada tahun 683 Hijrah. Jadi ia bukannya sezaman, tetapi Imam An-Nawawi adalah lebih awal dan sudah pun meninggal dunia. 7 tahun kemudian barulah Imam As-Subki dilahirkan, yang ini pada 683 Hijrah. Maka bagaimana mungkin Imam As-Subki tidak tahu bahawa imam yang sehebat dan semasyhur Imam An-Nawawi ni, Imam An-Nawawi ni kalau ada yang tertanya-tanya siapa, ini yang menyusun kitab hadis 40, yang menyusun kitab hadis Riyadhus Shalihin, yang menyusun kitab Majmu' Syarahul Muhazzab, sehingga kitab Janaiz, Rawdatul Talibin dan macam-macam lagi ya. Ini imam masyhur sudah pun meninggal dunia 7 tahun sebelum Imam As-Subki dilahirkan. Jadi bukan sezaman tau. Dia macam ni sudah meninggal, tapi yang ni tak tahu bahawa yang ini sudah pun meninggal dunia ya. Jadi yang saya nak bawa di sini lah kisah tersebut. Minta maaf ya, ini analogi saja. Andai sahih menunjukkan Imam As-Subki ni seperti seolah-olah kurang bijak orangnya. Nah, di sini ada satu pengajaran penting ya, iaitu bukan semua kisah yang tercatat dalam kitab-kitab perlu kita sampaikan. Kita tabayun terlebih dahulu. Dibimbangi seseorang itu begitu bersemangat ingin menyampaikan satu kisah bagi membela amalan yang batil, ternyata dalam waktu yang sama telah batuk seorang imam besar Asy'ariyah. Contoh kedua yang dikemukakan ialah berkenaan Imam Ma'ruf Al-Kharqi. Pak Kiai memberi penekanan bahawa beliau ialah guru kepada Imam Ahmad dan kuburnya tempat yang mujarab untuk berdoa. Kritikan saya pertama, hanya seorang kuburiyun yang akan dengan gembiranya, dengan bersemangatnya akan menceritakan tentang sekian-sekian kubur sebagai tempat mujarab untuk berdoa. Ini kerana bagi kuburiyun, hati mereka memang tertambat kepada kubur, sehingga apa-apa tentang kubur akan menaikkan semangat mereka, akan menaikkan keceriaan wajah mereka, dan mereka akan menceritakannya dengan penuh keajaiban. Kedua,
Benar bahawa Imam Ma'ruf Al-Kharqi rahimahullah yang wafat tahun 200 Hijrah ialah salah seorang guru kepada Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijrah. Akan tetapi, apa yang disembunyikan oleh Pak Kiai ialah Imam Ma'ruf Al-Kharqi sebenarnya adalah seorang tokoh Sufi. Beliau antara tokoh Sufi terawal dan dikatakan beliaulah yang banyak memulakan apa yang diamalkan oleh tarekat-tarekat Sufi sehingga masa sekarang. Bahkan tarekat itu sendiri sesuatu yang dimulakan oleh beliau. Baik, kenapa disembunyikan bahawa beliau ialah tokoh Sufi? Yang ditonjolkan beliau ialah guru Imam Ahmad. Tokoh Sufi tak sebut pula. Sebabnya Sufiyun dan Kuburiyun jarang-jarang berpisah. Sudah menjadi satu kelaziman, orang Sufi akan menobatkan syekh mereka sebagai wali Allah, membuat bedaan di kubur syekh mereka, bertabaruk di kubur syekh mereka dan berulang alik ke sana untuk beribadah. Mereka solat di sana, iktikaf di sana, zikir di sana, dan ada segelintir, bukan semua, ada segelintir yang lebih dahsyat sehingga tawaf dan melakukan sembelihan di kubur itu. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang begitu tegas melarang menjadikan kubur sebagai masjid. Bagi mereka seperti tak wujud langsung pun. Hati mereka yang ini Sufiyun memang tertambat kepada kubur syekh mereka. Dan antara ibadah yang mereka pasti lakukan ialah berdoa di sisi kuburnya. Mulanya berdoa kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan syekh di dalam kubur. Kemudian bertahap-tahap bertukar pula kepada meminta syekh dalam kubur berdoa bagi pihak mereka, dan akhirnya beristighosah terus kepada syekh di dalam kubur. Syaitan pun datang memperindahkan amalan kuburiyun ini dan menjadikan apa yang mereka doakan itu satu kenyataan. Maka dari sini muncullah keyakinan bahawa kubur Imam Ma'ruf Al-Kharqi ataupun wali sekian-sekian, syekh sekian-sekian adalah tempat mujarab untuk berdoa. Di sinilah letaknya, tuan-tuan dan puan-puan, perbezaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Kubur wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan apa yang diajar oleh sunnah, yang ini oleh Rasulullah SAW, sebagai waktu mujarabnya doa, seperti pada baki 1/3 malam, antara azan dan iqamat, dalam solat ketika sujud dan tasyahud akhir, ketika berpuasa, khasnya menghampiri waktu berbuka puasa, ketika Jumaat, khasnya di penghujung waktu asar, ketika melakukan amalan haji dan umrah, ketika hari hujan, sekarang ni hujan ni, dan lain-lain. Menariknya, dalam semua contoh-contoh di atas, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan, Rasulullah SAW tidak menjadikan tempat sebagai mujarabnya doa, sebaliknya menjadikan masa sebagai mujarabnya doa. Kenapa sedemikian? Sebab masa semua umatnya dapat mencapai ataupun dapat mengejar untuk mendapatkan doa yang mujarab. Kalau tempat, dia kena pergi jauh, dan bukan semua orang ada kemudahan untuk musafir. Dan kemudiannya kalau tempat, akan berlakulah pemujaan dan penyembahan kepada tempat tersebut. Berbeza dengan Ahlul Kubur wal Jamaah, atau ringkasnya Kuburiyun. Mereka menjadikan tempat sebagai mujarabnya doa, seperti kubur Nabi, Tok Syekh dan Tok Wali mereka. Justru perhatikan bagaimana permainan licik Kiai Nur Hidayat. Beliau bukan sahaja mempromosi amalan tabaruk, tetapi sempat juga mempromosi amalan kuburiyun. Ingat ya, soalan yang ditanya ialah tentang tabaruk. Dia jawab contoh tabaruk, tapi dia selitkan juga tentang satu kubur yang mujarab doa di sana. Apa kaitan mujarabnya doa di sana dengan tabaruk? Dia nak bawa mesej kuburiyun itu secara halus. Saya alhamdulillah memiliki beberapa video khas yang menerangkan apa yang sunnah dan bid'ah dan syirik berkaitan kubur. Beza antara ziarah kubur dan kuburiyun. Sebab pihak kuburiyun ni, mereka akan bantah balik. Tengok tu, Nabi anjur kita ziarah kubur.
Pak-pak Salafi ni, pak-pak Wahabi ni kata ziarah kubur ni kuburiun pula. Ada beza ya. Link bagi video-video ini dalam kotak description. Sila semak satu persatu ya. Baik, yang pertama tadi tentang Imam As-Subki, yang kedua tentang Imam Ma'ruf Al-Kharki, ketiga tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kononnya tidak ditemui seorang pun tokoh yang mengharamkan amalan tabarruk melainkan Ibn Taymiyah. Ringkasnya, seolah-olah Ibn Taymiyah lah orang pertama yang mengharamkan tabarruk. Tuan-tuan dan puan kena maklum tentang permainan ini ya. Sama juga tentang istighosah ataupun tawasul. Mereka mendakwa orang pertama yang melarang ataupun mensyirikkan istighosah ialah Ibn Taymiyah. Padahal dalil-dalil larangan dalil-dalil larangan istighosah tu ada dalam Quran. Bukannya daripada Ibn Taymiyah tu sendiri, kan? Sama juga ya dalam hal tabarruk ini. Saya berkata, sebenarnya orang yang pertama mengharamkan tabarruk kepada sesuatu atas seseorang tanpa dalil Al-Quran dan As-Sunnah ialah bukan Ibn Taymiyah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita rujuk hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Saya ke tepi sikit. Dalam sunannya hadis nombor 2106 atau penomboran Syekh Ahmad Syakir hadis nombor 2180 ya, daripada sekejap saya baca daripada laptop saya. Daripada Abi Waqidin Al-Laisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain. Okey, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala keluar kepada Hunain. Yang ini keluar daripada kota Mekah untuk ekspedisi perang Hunain. Marra bi syajaratin lil musyrikina. Mereka ni melintasi lalu tepi sebuah pokok yang terkenal di kalangan orang-orang musyrikin, yaqulu laha, yang mereka sebut ataupun berikan nama Zatu Anwat. Okey, pokok ni ada nama dia Zatu Anwat. Apa mereka buat kat pokok tu? Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Mereka menggantung senjata-senjata peralatan perang mereka di pokok tersebut. Faqalu, maka berkata para sahabat ataupun setepatnya sebahagian sahabat, khasnya mereka yang baru memeluk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Jadikanlah bagi kami pokok Zatu Anwat ini sebagaimana bagi mereka, sebagaimana bagi kaum musyrikin ini adanya pokok Zatu Anwat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar sedemikian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, haza kama qala kaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Surah Al-A'raf ayat 138. Okey, mendengar sedemikian Rasulullah SAW menjawab, subhanallah, maha suci Allah, ini sebagaimana perkataan kaum Nabi Musa alaihissalam, jadikanlah bagi kami satu Tuhan sebagaimana bagi mereka itu Tuhan-Tuhan. Itu dia. Okey, kemudian baginda menyambung, wallazi nafsi biyadihi la tarakabunna sunnata man kana qablakum. Demi nyawaku, diriku yang berada di tangannya, yakni di tangan Allah, kalian pasti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Demikian hadisnya. Kemudian berkata Imam At-Tirmizi, haza hadis hasan sahih, dan ia juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Baik, kenapakah kaum musyrikin mengkhususkan sebuah pokok untuk menggantung senjata? Kenapakah apabila sebahagian para sahabat menginginkan yang semisal, Rasulullah SAW melarang dengan tegas sehingga menyebut subhanallah, kemudian menyamakan perbuatan tersebut dengan perbuatan kaum Nabi Musa alaihissalam yang meminta satu lagi Tuhan selepas mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya,
Meskipun secara zahirnya tidak diterangkan dalam lafaz hadis, ialah kerana kaum musyrikin mempercayai pokok Zatu Anwar tersebut sebagai pokok yang memiliki barakah, dan apabila mereka menggantung senjata di pokok itu, senjata mereka akan menjadi seolah-olah lebih power kerana keberkatan pokok tersebut. Maka sebahagian umat Islam, khasnya mereka yang baru memeluk Islam, meminta yang semisal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab dengan subhanallah, bererti menyucikan Allah daripada permintaan mereka itu. Ini kerana barakah adalah milik Allah dan ia bukanlah dengan mudah boleh disandarkan kepada pokok mahupun sesuatu yang lain. Kemudian Rasulullah SAW membacakan pula ayat 138 surah Al-A'raf tentang kaum Nabi Musa AS yang meminta satu Tuhan sembahan daripada Nabi Musa. Perlu diingatkan, kalau kita tengok kronologi ayat 138 surah Al-A'raf itu merujuk kepada kaum Nabi Musa yang sudah pun beriman kepada Allah dan Fir'aun sudah pun ditenggelamkan. Tindakan Rasulullah SAW membacakan ayat 138 surah Al-A'raf ini memberi isyarat kepada umat Islam yang meminta pokok khas bagi menggantung senjata, seolah-olah apakah kamu inginkan Tuhan berbeza untuk memberikan barakah, padahal barakah itu adalah daripada Allah sahaja dan Allah tidak mengurniakan barakah tersebut melalui pokok atau sewenang-wenangnya, boleh kata di situ ada barakah. Di akhir hadis, Rasulullah SAW menerangkan bahawa umat Islam pasti akan mengikuti sunnah atau kebiasaan kaum sebelum mereka. Ini ternyata benar kerana keyakinan menyandarkan keberkatan, blessing kepada seseorang, wali-wali, saint ataupun sesuatu, dan kemudian bertabaruk kepada seseorang atau sesuatu itu asalnya adalah amalan kaum daripada agama-agama lain. Ringkasnya, sendiri menyandarkan keberkatan dan sendiri pergi ambil berkat. Adapun kita umat Islam, maka kita tidak menyatakan keberkatan kepada seseorang atau sesuatu melainkan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerana barakah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sahajalah yang menetapkan atau mengurniakan barakah tersebut kepada seseorang atau sesuatu. Contohnya, penetapan barakah tersebut adalah pada diri Rasulullah SAW, pada Al-Quran, pada malam Isra Mi'raj dan sebagainya, ya. Semua ini ada dalilnya. Adapun pada individu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyatakan keberkatan pada jasad mereka itu. Apa yang berlaku hanyalah para pengikutnya yang fanatik yang menetapkan keberkatan pada jasadnya dan pada kuburnya. Maka berlakulah pelbagai macam pengambilan berkat, pemujaan dan peribadatan di kubur orang tersebut. Satu contoh terbaik ialah apabila meninggalnya seseorang di Malaysia ini beberapa bulan lepas, tahun lepas tak silap saya, para pengikutnya mengangkat darjat orang itu sebagai wali Allah. Dan para pengikutnya juga menceritakan amalan orang tersebut. Bila disemak-semak, macam banyak yang sebenarnya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Maka orang yang pertama yang melarang tabaruk kepada seseorang atau sesuatu tanpa dalil bukanlah Ibnu Taimiyah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakah adalah hak Allah dan sesiapa yang menetapkan barakah pada seseorang atau sesuatu tanpa dalil, bererti dia telah menyekutukan Allah dengan menganggap dirinya turut memiliki hak untuk menetapkan barakah tersebut. Namun hendaklah berhati-hati kerana pihak kuburiyun atau pihak di sebelah sana tu pasti akan berhujah balik bahawa pada zahir hadis Zatul Anwar yang saya bacakan tadi tak ada pun sebut perkataan tabarruk. Okey. Semua itu mereka akan dakwa hanyalah tafsiran
pihak Salafi. Saya berkata, ya betul. Ia adalah tafsiran pihak Salafi. Apa yang saya baru jelaskan tadi adalah ringkasan dan susunan semula daripada penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu pula asalnya adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Okey, betul itu tafsiran Salafi. Jika anda, wahai kuburiyun, memiliki tafsiran yang berbeza yang anda anggap lebih tepat mewakili hadis Zatul Anwar tersebut, silalah mengemukakannya. Okey, yang keempat, Kiai Nur Hidayat seterusnya berbicara dan mengkritik riwayat yang menerangkan tindakan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang memerintahkan agar ditebang pokok yang pada satu masa lalu pernah dilaksanakan bai'ah di bawahnya. Ia disebut sebagai bai'ah Ar-Ridwan, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati boleh membaca tentangnya dalam ayat 18 surah Al-Faz. Menariknya, untuk riwayat ini, Kiai Nur Hidayat telah melakukan kritik sanad dan matan. Boleh pula buat kritik matan apabila ada riwayat yang selari dengan amalan pilihan seperti riwayat Malik Ad-Dar yang saya telah buat video sebelum ni, tidak pula dilakukan kritik matan. Apabila ada riwayat yang menyalahi amalan pilihan, boleh pula dilakukan kritik matan. Okey, tak mengapa. Ayuh kita semak dan ulas kritikan Pak Kiai. Pertama, Kiai Nur Hidayat melakukan kritik sanad dengan menerangkan bahawa riwayat itu adalah dhaif kerana sanadnya terputus antara Nafi' dan Umar bin Al-Khattab. Ini adalah benar, ini adalah betul. Jangan terkejut pula. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, apabila mengkritik perlu bersikap amanah dan adil. Jika goreng, saya kata goreng. Jika dusta, saya kata dusta. Namun, jika benar, saya kata benar. Riwayat yang dimaksudkan, sebagaimana ada di skrin anda sekarang ini, daripada tangkap layar kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah daripada perisian Maktabah Syamilah. Okey, riwayat yang dimasukkan itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, hadis nombor 7753. Sanadnya sahih namun terputus antara Nafi' dan Umar bin Al-Khattab. Meskipun kita tahu bahawa nama perawi yang gugur itu adalah Abdullah ibnu Umar, kerana Nafi' lazim meriwayatkan hadis daripada beliau, ia tetap dihukum sebagai dhaif. Kedua, Kiai Nur Hidayat melakukan kritik matan dengan menyatakan bahawa dalam teks riwayat tidak dinyatakan bahawa Umar memerintahkan pokok itu ditebang atas sebab melarang tabaruk. Ini juga benar kerana jika disemak matan riwayat sebagaimana di skrin anda sekarang ini ataupun tangkap layar ini, ia saya terjemah terus, disampaikan kepada Umar bin Al-Khattab bahawa orang ramai mendatangi pokok yang dilakukan bai'ah di bawahnya, maka Umar memerintahkan agar pokok itu ditebang. Okey, sekejap ya. Tekak masih belum okey lagi. Baik, kita sambung. Maka Pak Kiai menerangkan bahawa Umar memerintahkan pokok itu ditebang atas alasan melarang tabarruk hanyalah tafsiran pihak Salafi. Maka janganlah paksa kefahaman tersebut ke atas orang lain. Baiklah, jika begitu, apakah tafsiran kalian? Kenapa Umar memerintahkan pokok itu ditebang? Apakah untuk tujuan pembalakan? Apakah untuk tujuan landscaping, mencantikkan? Atau suka-suka hati nak tebang? Sungguh ajaib. Pak Kiai berkatakan bahawa yang sedemikian itu hanyalah tafsiran Salafi. Tetapi pada waktu yang sama, Pak Kiai tidak pula kemukakan tafsiran yang selain yang dikemukakan oleh pihak Salafi. Orang yang duduk sebelah Pak Kiai pula janganlah harap nak tanya. Dia hanya angguk, senyum-senyum saja, tak tahulah. Okay? Di sini saya bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan ke sebuah rujukan lain. Okay? Sebagaimana di skrin sekarang ini oleh Imam Ibnu Waddah
yang wafat tahun 286 Hijrah dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, riwayat nombor 102 ya, di mana di mana riwayat itu berbunyi amara Umar ibnu Khattab biqata'i syajaratil lati buwi'a tahtahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab memerintahkan ditebang pokok yang mana berlakunya bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawahnya. Faqata'aha, maka ditebanglah pokok itu li'anna nasa kanu yazhabuna fayusalluna tahtaha fakhafa alaihimul fitnah. Kenapa ditebang? Dalam riwayat ini telah dikemukakan sebabnya. Disebabkan orang ramai lazim pergi untuk solat di bawahnya kerana dibimbangi fitnah ke atas mereka. Saya baca sekali lagi ya. Li'annan nasa kanu yazhabuna fayusalluna tahtaha fakhafa alaihimul fitnah. Disebabkan orang ramai mereka lazim pergi untuk solat di bawah pokok itu. Alright, dan Umar bimbang berlakunya fitnah ke atas mereka. Jadi ada penjelasannya. Ini penjelasan bukan oleh Ibnu Taimiyah, bukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi oleh Imam Ibnu Wadah, seorang imam daripada generasi Salafus Saleh yang wafat tahun 286 Hijrah. Wafat tahun 286 Hijrah ya. Lebih tepat lahir tahun 199 Hijrah, wafat tahun 286 Hijrah. Jadi itu penjelasannya. Baik. Fitnah apakah itu? Bagi kami Salafi, ia adalah fitnah di mana orang ramai mula bertabaruk, menganggap ia adalah tempat khas untuk melaksanakan solat. Kena tahu ya, ini ni dekat Mekah Madinah tau. So ada Masjidil Haram di Mekah, ada Masjid Nabawi di Madinah. Mereka nak pergi solat bawah pokok ni juga. Okey. Sehingga akhirnya akan berlakulah pemujaan dan penyembahan di pokok tersebut. Jika anda wahai kuburiyun ada tafsiran lain, maka dipersilakan. Ketiga, Kiai Nur Hidayat juga melakukan kritik matan dengan menyatakan bahawa sebenarnya diperselisihkan ataupun diperdebatkan sama ada pokok yang didatangi orang ramai tersebut benar-benar merupakan pokok yang berlakunya bai'ah ar-ridwan di bawahnya. Sekali lagi saya katakan, Pak Kiai bercakap benar. Pun begitu, ia bukanlah kritikan yang bernas. Kerana apa-apa tempat yang dijadikan sebagai lokasi tabaruk, baik lokasi itu berdasarkan sejarah yang sahih atau tidak, hendaklah dimusnahkan supaya tidak berlaku amalan bertabaruk di sana. Misalnya katakanlah orang ramai pergi ke satu kubur atas sangkaan itu adalah kubur Nabi sekian-sekian atau wali sekian-sekian, padahal tiada bukti sahih atas dakwaan mereka itu. Binaan di kubur tersebut tetap dirobohkan, tetap diratakan agar orang ramai tidak lagi mengetahui lokasinya untuk melakukan amalan tabaruk. Jadi the key point is, mana-mana tempat yang orang sandarkan untuk ambil berkat di situ, tak kisahlah tempat itu dari sudut sejarahnya sahih ataupun tidak, ada berdasarkan fakta sejarah atau tidak, asalkan orang pergi tabaruk di situ, padahal tempat itu bukanlah tempat yang dinyatakan adanya barakah oleh Allah dan Rasulnya, ia perlu dimusnahkan. Tak kisah dari aspek sejarahnya betul ataupun tidak. Di sini saya berasa hairan dengan penghujahan Pak Kiai, seolah-olah beliau tak faham atau tak nampak faktor di sebalik larangan tabaruk ya. Saya ulangi, dah sebut tadi, tak apa saya ulangi lagi. Asalkan seseorang itu menganggap sesuatu tempat memiliki keberkatan padahal dia tidak memiliki dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tempat itu ataupun tempat perbuatan mengambil tabaruk itu dilarang tanpa mengambil kira sama ada benar ataupun tidak tempat tersebut dari aspek sejarahnya. Yang sebelahnya tu angguk je lah, kita memang tahu dia tak akan faham apa pun benda ni ya. Baiklah,
Sudah pun hampir setengah jam, saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Pertama, barakah atau keberkatan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya Allah yang berhak menentukan seseorang atau sesuatu memiliki keberkatan. Kedua, satu-satunya individu yang confirm diberkati ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah para sahabat berlumba-lumba mengambil berkat daripada asar ataupun peninggalan baginda. Adapun selain itu, tidak ada dalil yang memberikan pengesahan bahawa sekian-sekian individu memiliki keberkatan. Oleh kerana itulah kita dapati orang-orang yang memeluk Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW tidak mengambil berkat daripada asar ataupun peninggalan Abu Bakar, Umar, Uthman atau Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, meskipun mereka berempat ini adalah insan yang sangat mulia lagi hebat. Ketiga, orang pertama yang melarang tabaruk tanpa dalil bukanlah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Zatul Anwat. Keempat, seandainya sahih, sebab Umar bin Al-Khattab memerintahkan agar pokok yang disangkakan oleh orang ramai sebagai tempat berlakunya bai'ah Al-Ridwan adalah bagi mengelak amalan tabaruk tanpa dalil. Kelima, tabaruk kepada seseorang atas sesuatu tanpa dalil adalah langkah pertama berlakunya pelbagai kesalahan akidah dan amalan yang lain. Maka hendaklah ia ditutup rapat seawal-awalnya. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.